perhatian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Yang baru mengenali Faiz Cerita ni, selamat datang dan salam perkenalan aku ucapkan kepada korang semua guys. Dan buat korang yang baru tengok Faiz Cerita ni, kalau tidak keberatan, aku nak meminta sedikit lah kepada korang untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan sudikanlah untuk follow Faiz Cerita di platform social media yang sedia ada. Sebelum aku nak memulakan penceritaan aku dalam video kali ni guys, aku nak ucapkan kepada korang semua, tak kisahlah adik-adik, kakak, abang, pakcik, makcik, tak kisahlah kepada sesiapa yang tengah tengok ni, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya ucapkan kepada korang semua dan saya nak minta maaf banyak-banyak lah sekiranya dalam video-video yang saya buat ada kata-kata yang menguris hati, ada info-info yang kurang tepat dalam video-video yang saya sampaikan. Yalah, mungkin ada kisah-kisah seram, cerita-cerita yang yalah membuatkan korang tak selesa ke, saya minta maaf banyak-banyak. Saya nak ingatkan kepada korang, setiap kisah yang saya sampaikan adalah berdasarkan kisah-kisah seseorang, kisah-kisah benar yang katanya benar lah, dan juga daripada sumber-sumber internet yang dikatakan sahih. Tapi setiap cerita yang saya sampaikan tu kesahihannya saya tidak dapatlah mensahihkan, cumanya ini adalah sumber-sumber yang saya dapat daripada seseorang lah yang sudi untuk kongsikan. Jadi saya kongsikan kepada korang. Setiap penceritaan yang saya sampaikan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Jadi sekiranya dalam video-video yang saya buat, kalau ada teguran yang korang nak tegur, korang boleh komen je dekat ruangan komen untuk di setiap video lah. Jadi saya akan baca komen korang dan akan ambil komen korang tu sebagai satu semangat untuk saya memberikan yang terbaik buat korang semua. Jadi tanpa membuang masa korang semua, aku nak kongsikan satu kisah ni, yang kisah ni dikongsi dari seseorang yang dikenali dengan nama Wan beritahu kisah seram yang menimpa dia ni bukanlah terjadi ke atas diri dia je, tetapi dia bersama dengan dua orang lagi kawan dia. Mereka bertiga ni terpaksa lalui pengalaman yang seram ni ketika mereka bertiga ni sedang menginap dekat ada satu apartmen. Lokasinya terletak di Port Dickson, tapi apartmen mana, apakah nama apartmen tu, dia tak ceritakan lah, dia tak kongsikan, katanya biarlah rahsia. Jadi tak apalah guys, yang penting kita nak tahu apakah kisah seram dia ni kan. Jadi aku harap korang yang tengah tengok ni stay tune sampai habis untuk dengarkan kisah ni. Wan ni beritahu dia bersama dua orang kawan dia, yang seorang nama Apple dan seorang lagi nama Zam. Kami bertiga ni berasal daripada Penang. Kejadian ni dia tak ingatlah tahun bila. Pada 28 April, saya dengan kawan-kawan saya ni daripada Penang bertolak ke KL. Sebab kami bertiga ni memangnya rancang nak pergi berjalan-jalan dekat KL. Dan kami ada menginap lah dekat salah sebuah hotel yang ada dekat KL. Sepanjang kami bercuti dekat KL, pergi berjalan-jalan, memang tak ada peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik. Memang tak terkenalah dengan gangguan-gangguan yang menyeramkan ni, memang tak ada sama sekali. Bila menjelang 1 Mei, daripada KL tu mereka terus nak ke PD. Sebenarnya untuk ke PD ni unplanned guys, memang mereka tak merancang pun. Wan bagi tahu dia dengan kawan-kawan dia teringat 1 Mei kebiasaannya dekat Port Dickson budak-budak motor banyak melepak. Katanya sesiapa yang terlibat dalam dunia pemotoran ni dia tahulah 1 Mei dekat PD tu ada apa, mungkin macam event lah kot macam tu. Jadi mereka bertiga pun pergilah ke Port Dickson. Daripada KL tu bertolak lah ke Port Dickson. Bila dah sampai dekat Port Dickson, Wan cakap saya dengan kawan-kawan barulah nak tercari-cari dekat mana kami sepatutnya tinggal, hotel mana, dekat homestay mana lah, macam-macam lah diorang cari. Kata Wan penuh masa tu. Tapi entah macam mana waktu dia tengah mencari-cari dalam internet, dia ada ternampak satu apartmen ni kosong. Bilik kosong. Memang diorang tak fikir panjang, diorang pun booking lah bilik tu dan pergi ke tempat tu untuk check in lah. Kata Wan, saya agak pelik, harga bilik tu sangat-sangat murah, 200 malam. Tapi kemudahan yang ada dekat dalam bilik apartmen tu sangat-sangat mewah. Ruang tamunya, dapurnya, bilik yang sangat luas, cantik. Dan kami dapat bilik apartmen koridor yang pemandangannya menghadap laut. Sangat indah.
Tapi keindahan kami tu hanya sementara. Bila dia dengan kawan-kawan dia dah check in, masing-masing dah kemas barang apa semua kan, mereka duduk dekat ruang tamu tau. Berbual-bual, borak-borak kosong. Lepas tu bila dah agak-agak bosan, sampai dah tak ada topik nak dibualkan, kawan dia, salah seorang kawan dia yang nama Apple tadi ni, bagi cadangan dekat Wan dengan Zam. Weh, apa kata kita tak tahu nak buat apa ni, jom kita tengok movie hantu nak. Diorang tengok dalam telefon je guys. Wan pun cakap lah, yelah tengah-tengah tak ada topik ni okey juga kan. Lepas tu Zam pun cakap, kalau macam tu kita tengok dalam bilik dalam bilik tu katil dia besar kan, sedap sikit nak lain movie hantu ni. Diorang bertiga pun masuklah dalam bilik tu. Lepas tu tutup langsir semua, tutup lampu. Macam lagi horror lah guys, nak tengok cerita hantu tengok dalam telefon. Tak lama pun diorang tengok movie hantu tu, sebab line tidak begitu kuat dan agak sangkut-sangkut. Bila dah sangkut-sangkut, mereka bertiga pun entah macam mana terlena dalam bilik tu. Lepas tu sedar-sedar je dah malam. Dalam pukul 10.30 macam tu diorang terjaga. Bila dah terjaga ni, Apple bagi tahu dekat Wan dengan Zam, weh jom lah, dah malam dah ni, siap-siap lah kita keluar pergi makan. Wan bagi tahu dia dengan Zam rasa malas nak keluar. Yang pertamanya ialah sebab dah terjaga ni agak lewat, badan pun rasa penat. Lepas tu Wan cakap lah dengan Apple, sebab Apple ni memujuk tanpa berhenti-henti tau. Jadi Wan cakap lah, aku malas nak keluar lah Apple, badan rasa tak sedap nak keluar kan, tahan je lah, besok kita keluar pergi makan. Tak ada sebab lain kenapa Wan malas nak keluar. Dia bagi tahu dia ada dengar daripada kenalan-kenalan rapat dia lah, yang mengatakan laut dekat Port Dickson tu guys, salah satu tempat yang ada dekat sana, tempat mereka-mereka membuang tau barangan-barangan yang yalah, yang mistik ni. Tak tahulah guys betul ataupun tidak. Sekiranya kalau korang ada info yang tepat, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen lah. Tapi apa yang Wan share kan, macam itulah yang dia dengar. Dia kata takut juga kalau lah betul, nanti keluar balik dah lambat. Takut pula nanti ada benda-benda yang tak sepatutnya ikut balik. Tapi Apple ni memujuk Wan dengan Zam ni, tak berhenti-henti dia pujuk. Jomlah, siaplah korang, aku dah lapar sangat nak pergi makan ni, apa semua dia pujuk-pujuk. Pada masa dia tengah memujuk tu, dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan dan sunyi tu, kata Wan, tiba-tiba mereka ada terdengar suara seseorang tau, yang agak kuat dan jelas juga, yang bunyi tu macam macam tu tau guys. Bila mereka bertiga dah dengar, mereka bertiga jadi diam seketika. Lepas tu dalam beberapa minit pula, mereka bertiga ada dengar macam seseorang yang tengah tarik kerusi meja makan dekat dapur. Memang kata Wan, bunyi tu memang sangat jelas. Kami bertiga dengar bunyi tu, dan bila kami bertiga dengar je bunyi tu, kami bertiga diam dalam 5 minit 10 minit macam tu, bagi keadaan tenang. Tapi perasaan memang dah rasa takut, pemikiran dah fikir macam-macam. Tapi Apple ni, dia berusaha untuk ceriakan keadaan. Dia berusaha lah untuk bagi keadaan tu macam biasa. Dia berbual dengan kawan-kawan dia, dia adakan topik macam-macam. Sampai satu topik tu guys, Apple ni punya seronok, dan naik atas katil kat dalam bilik tu, dia melompat-lompat. Bila dia melompat-lompat, ada bunyi spring tau dekat katil. Korang tahulah, bila bunyi kita melompat dekat katil kan ada bunyi macam bunyi spring tu kan. Dekat sini yang menyeramkan, bila Apple dah melompat-lompat tu, dia turun daripada katil. Wan bagi tahu, bila Apple dah turun daripada katil, bunyi spring tu masih ada. Sepatutnya bila Apple dah turun daripada katil, bunyi spring tu pun senyap lah kan, tak ada bunyi. Tapi seakan-akan bila Apple turun daripada katil tu, macam ada seseorang yang masih melompat dekat katil tu guys. Mereka bertiga pun tak teragak-agak ambil keputusan. Mereka bertiga lari dekat, ada satu sofa dalam bilik tu, dan sofa tu agak luas. Mereka bertiga terus duduk dekat sofa tu berhimpit-himpit, dan masing-masing macam nak tidur lah. Kononnya nak bagi keadaan tu macam tenang sendirinya lah. Tak lama kemudian, bunyi spring kat katil tu pun hilang. Dan Wan bagi tahu, dia tahu yang Apple dengan Zam ni belum tidur lagi pun. Jadi dia macam berbisik lah dekat Apple dengan Zam ni. Dia bagi tahulah, weh, rasanya bunyi dekat katil tu dah tak ada dah ni. Kita duduk dekat depan lah, dekat ruang tamu, kita penuhkan ruang yang ada dekat dalam apartmen ni. Jadi mereka bertiga pun pergilah dekat ruang tamu, duduk dekat ruang tamu. Bila dah duduk dekat ruang tamu ni, macam yalah, nak bagi keadaan tu elok balik. Tapi kata Wan, tiba-tiba rasa mood nak keluar tu macam rajin pula. Tapi yalah, kalau dah keluar nanti dah lewat sangat balik.
dengan keadaan macam tu baru je berlaku. Tak payahlah kan. Mereka bertiga pun duduk je lah, duduk dekat ruang tamu. Bila keadaan rasa macam dah okey, Apple dengan Zam nak masuk tidur lah dekat bilik tadi. Tapi Wan, dia tidur dekat ruang tamu. Sebab bilik yang mereka melepak tadi tu, satu katil tu besar, tapi muat-muat untuk 2 orang je. Dan Wan duduk dekat ruang tamu. Dekat ruang tamu pun ada satu sofa yang besar dan agak selesa juga. Wan bagi tahu, saya tidur je lah dekat ruang tamu ni. Kalau ada apa-apa gangguan, saya terima je lah. Saya redor je lah, kata dia. Dan bila masing-masing dah masuk tidur, memang tak ada apa-apa gangguan lah. Sampailah keesokan paginya. Jadi keesokan paginya, mereka bertiga siap-siap kemas-kemas barang untuk check out lah. Bila dah check out, ada satu perkara yang memelikkan sikit guys. Wan bagi tahu dekat tingkat mereka duduk tu tingkat 11. Bilik yang ada dekat tingkat 11, waktu mereka nak pergi check in tu, dengan macam ada penghuni. Tapi bila nak check out, tak ada penghuni pula. Sunyi je. Suasana tu tak sama macam suasana dia masa nak check in tu. Masa nak check in tu dengan bilik-bilik tu macam ada penghuni lah, ada bunyi macam bising-bising. Bila nak keluar tak ada. Tapi tak apalah, dia abaikan lah sebab dia pun nak check out. Jadi dia pun turun bawah dengan kawan-kawan dia, pulangkan kunci dan mereka pun teruslah meneruskan perjalanan untuk balik ke Penang. Jadi itu sahajalah geng, kisah yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni. Dan aku harap korang sudilah untuk stay tune dengarkan kisah ni. Sekiranya kalau korang yang tengah tengok ni, ada tak pengalaman kisah yang lebih kurang macam ni, ataupun lagi dahsyat daripada ni, yang dimana kalau korang pergi dekat mana-mana hotel ke, mana-mana yalah apartmen ke yang korang pergi untuk menginap, pernah tak korang ada pengalaman macam ni? Sekiranya kalau korang ada pengalaman macam ni yang korang sudi untuk sharekan secara ringkas, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak untuk tengok video kali ni. Aku minta maaf banyak-banyak yalah sekiranya kalau ada salah cakap ke, salah info ke ya. Dan sekali lagi diingatkan, setiap kisah yang aku kongsikan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Dan aku harap korang yang tengah tengok ni sudi support Faiz Cerita, sudikan stay tune untuk tengok video-video yang di masa akan datang. Sekiranya kalau korang yang tengah tengok ni ada kisah-kisah seram kan, kisah-kisah misteri yang korang sudi nak kongsikan, nak share kan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. Jadi aku akan kongsikan di dalam video-video yang di masa akan datang. Jadi guys, itu sahaja. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi tengok, yang sudi support. Terima kasih banyak-banyak. Aku tak dapat nak belas jasa kebaikan korang semua, tapi aku akan cubalah perbaiki untuk memberi kualiti penceritaan untuk tatapan korang, untuk memberi yang terbaik lah. Please support, stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.